Dalam bahasa mudahnya, kita belajar tentang risalah tauhid. Satu surat, satu perutusan bicara tentang mengesahkan Allah, sehinggakan rasa keesaan Allah, rasa tauhid atau mentauhidkan Allah yang memenuhi setiap ruang dalam jiwa dan hati kita, dalam setiap ruang dan detik dalam perjalanan hidup kita, insya-Allah. Baik, pada pagi ini kita teruskan pada muka surat 7. Ya, masih lagi berbicara tentang pendahuluan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana, ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami, ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana, ya Allah, perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan adab-adab kami, ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah, ya Allah, permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat, ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal ilma, ya Allah, rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, ya Allah. Wal hikmata wal aqla, rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu, ya Allah, ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang dimuliakan, dia dihormati, ya Puan Hajah Salwa dan seluruh urustia pengajian Raudatul Muslimah, para ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita melafazkan terlalu amat rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah mengizinkan untuk kita lalui Ramadan pada hari yang ke-20. Ya, insya-Allah. Ya, kita harap Allah rezekikan lagi dengan limpahan kurnianya untuk kita lalui 10 yang terakhir dengan sesempurna mungkin atas kurniaan daripada Allah. Sudut keimanannya, sudut ketakwaannya, dari sudut ibadahnya dan rasa perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita teruskan lagi ya bacaan kitab Lataifut Ta'yid fi Turjumah wa Ta'liq ala Risalatit Tauhid, ya lil Imam Syekh Al-Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Dalam bahasa mudahnya, kita belajar tentang risalah tauhid. Satu surat, satu perutusan bicara tentang mengesahkan Allah, sehinggakan rasa keesaan Allah, rasa tauhid atau mentauhidkan Allah yang memenuhi setiap ruang dalam jiwa dan hati kita, dalam setiap ruang dan detik dalam perjalanan hidup kita, insya-Allah. Baik, pada pagi ini kita teruskan pada muka surat 7. Ya, masih lagi berbicara tentang pendahuluan. Ya, dan pendahuluan ini suatu perkara yang terlalu penting kerana dia membawa sebuah gambaran bagaimana kita akan meniti dan melalui lautan ilmu tauhid dalam bicara kitab ini. Sebagaimana saya sebut di awal baru-baru ni bahawa dalam perbahasan di sini dia membawa kita selangkah ke depan dalam kita menjiwai, dalam kita memahami, menghayati kehidupan untuk hidup bertauhid. Baik, muka surat 7 tu saya nak baca perangan yang kedua tu. Idea umum risalah ini adalah mengenai proses mencapai tahap kecintaan kepada Allah pada tauhid yang bersemi dalam jiwa seorang hamba. Tidak ada suatu nilai yang paling besar dalam diri kita sekiranya dalam diri ini terbitnya rasa cinta yang teramat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil daripada tauhid yang telah bersemi, tauhid yang telah berada, yang mendalam dalam jiwa kita masing-masing. Ya, kalau ada tauhid tetapi tidak mencetuskan rasa cinta kepada Allah, maka dia tidak akan ke mana. Kerana berapa ramai manusia ini katanya bertauhid kepada Allah tapi hidupnya penuh dengan syirik kepada Allah. Ya, kita boleh lihat dalam satu persatu contoh-contoh yang kita bawa ke depan nanti, insya-Allah. Jadi walau bagaimanapun, umum idea risalah ini ingin membawa kita dalam suatu proses
mencapai tahap kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau membezakan antara pelbagai bentuk ibadah. Imam Arsalan, kita dah banyak ibadah kan? Ibadah puasa, ibadah tadarrus Al-Quran, tilawatul Quran, ibadah malam, ibadah di siang harinya, di malam harinya, dengan solatnya, dengan sedekah, dengan segala-galanya. Maka di sana ada perbezaan. Kadang-kadang perbezaan dari segi nilai ibadah. Ya, ibadahnya sama. Kalau kita tanya soalan, sahabat-sahabat Nabi dulu puasa berapa hari? Sahabat Nabi dulu, dia puasa Ramadan berapa hari? Kenapa tak wani nak jawab? Tak wani, 30 hari lah Ramadan kan. 30 hari. Dia sembahyang berapa waktu? 5 waktu. Ya. Ke dia orang 6 sebab iman dia kuat. 5 juga waktunya. Dia baca Quran berapa juzuk? Nak tanya lagi soalan? Tak payahlah kan. Apa maksudnya? Sama. Tapi nilai iman mereka, nilai cinta dan rindu mereka kepada Allah dan Rasul terlalu amat jauh beza. Kenapa? Kenapa? Kenapa iman dia kuat? Kalau kita cakap iman dia kuat, Ustaz, kenapa iman dia kuat? Kerana cinta. Kerana cinta ni ada sesuatu kekuasaan, atau kita kata apa ya? Kita nak kata apa? Energi ke apa? Apa-apalah bahasa. Ya, satu kekuatan yang tak mampu ditandingi oleh sesiapa. Orang sanggup tinggal mak ayah dia daripada kecil, mak dia bela dia, besarkan dia, ayah dia sayangi dia, beli apa saja dia nak. Tapi sampai satu ketika kerana cinta kononnya dia sanggup tinggal keluarga dia. Ya, kerana cinta dia sanggup makan pasir. I tak ada kerja ni, nak kahwin dengan you nak kat I ni, you tahu tak, I tak ada kerja ni, tak apalah kita makan pasir je lah demi cinta. Wah, nak makan pasir. Kan dulu-dulu masa muda-muda kita tak pernah cakap. Habis kita nak duduk kat mana? Kita duduk bawah jambatan cukup lah. Janji cinta kita nak bawah jambatan, subhanallah. Dulu kan punya ada rasa sebuah kekuatan. Kenapa tidak dihalalkan kepada yang mencipta kita, yang memberi nyawa dan hidup kepada kita, yang membesarkan kita, yang menyihatkan kita, yang memberi segala apa yang ada pada hari ini? Kenapa? Ya, kerana tauhid yang ada dalam diri ini tidak cukup. Kita nak kata apa ya? Dari sudut fahamnya, dari sudut rasanya, dari segi penghayatan dan menyelaminya. Maka di mana bezanya? Maka akan terselahlah beza pada ibadah. Jadi beliau dalam risalah ini kita akan baca nanti, ni tak bahas lagi ni ya. Cuma bersedia untuk perbahasan, untuk kita belajar menyelami. Allah, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beliau membezakan antara pelbagai bentuk ibadah, di mana ibadah yang paling rendah. Kadang-kadang kita pun ada ke ibadah yang rendah. Ibadah kepada Allah sudah tentu nilainya tinggi. Ibadah tu memang ada nilai. Diri kita yang beribadah itu. Jadi ya, ibadah yang paling rendah ialah ibadah yang dilakukan oleh seseorang tanpa jiwa kehambaan. Dia buat, dia solat, tapi ada jiwa kehambaan tak ada. Sebab lepas dia solat tu dia keluar, dia jadi hamba lain. Hamba nafsu, hamba harta, hamba dunia. Waliyazubillah, kadang waktunya menjadi hamba syaitan, sedangkan selepas solat sepatutnya jadi hamba Allah. Betul ya? Baik. Yang mana tujuan ibadahnya hanyalah untuk mendapat balasan. Kenapa dia jadi macam tu? Kenapa tidak ada jiwa hamba dalam diri dia? Ya, yang mana tujuan ibadahnya hanyalah untuk mendapatkan balasan untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan ibadah itu lillah. Tapi sebenarnya berapa ramai di kalangan kita, termasuk mungkin saya sendiri, mungkin kita semua, mungkin kita tak boleh nak confirm pada diri orang lain, tapi mungkin diri kita tahu, ya, bukan lillah tapi li nafsi. Tahu kan? Dalam bahasa Arab, untuk diriku, bukan untuk Allah. Sebab tu Allah tekankan sangat, solat untuk Allah, puasa untuk Allah, sembahyang untuk Allah, sedekah untuk Allah. Pada zahirnya untuk Allah, tapi pada hakikatnya untuk diri sendiri, diri kita. Kan Allah tidak berhajat kepada solat kita. Malaikat sudah cukup kalau nak betul-betul untuk solat, kerana mereka tak akan berhenti solat. Kita ni solat berhenti, solat berhenti. Yang solat tu pun berhenti jiwa kita kepada Allah. Ya, kadang-kadang tertumpu kepada selain Allah. Baik. Ataupun sekadar takut diseksa. Untuk diri sendiri, untuk apa? Untuk syurga. Untuk diseksa, untuk tidak mahu masuk neraka. Itu jelah kita meletakkan nilai solat kita. Kenapa solat? Nak masuk syurga. Kalau tak solat, takut masuk neraka. Tapi Allah Ta'ala ni maha bijak ya.
dia meletakkan dalam akal manusia. Sebab akal manusia ni, dia kadang-kadang dia memandang sesuatu itu penting, tapi dia ada berapa? Dia ada kadang-kadang dia begini. Akal manusia ni dia ada 4 perkara. Pertama, terlalu penting. Dia paling penting. Yang kedua, penting. Yang ketiga, kurang sikit penting. Yang keempat, tak penting. Ni dia duduk fikir. Yang paling penting, jangan masuk neraka. Masuk syurga penting aja. Tak? Betul? Dia bukan paling penting. Paling penting, jangan masuk neraka. Betul? Takkan baru nak fikir. Kita tengok Allah kan, Allah ni, kalau dia cakap sembahyang masuk syurga, kalau tak sembahyang tak ke mana-mana. Ramai orang tak sembahyang. Akan ramai orang tak sembahyang. Contoh solat sunat, berapa ramai orang solat sunat? Tak beramai dah. Nak banding dengan solat wajib. Sebab solat sunat kalau solat dapat pahala, kalau tak solat tak ada apa-apa. Maka akhir sekali orang tanya, ni ustaz wajib ke sunat? Sunat, oh sunat je. Tengok. Lepas tu bijaknya Allah kata, solat masuk syurga, tak solat masuk neraka. Jadi orang lebih takut yang mana? Paling penting jangan masuk neraka. Kalau tak masuk syurga pun tak apa. Sebab ada orang selamba je tak solat. Ialah kita ingatkan pada diri kita lah kan. Pada diri saya, untuk saya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kita belajar ni untuk kita. Jangan belajar atau mengajar. Sama, dia dua-dua tu sama. Ustaz-ustaz yang mengajar, saya lah, tak payah kita sebut ustaz-ustaz lain. Saya ni kalau saya mengajar untuk saya. Kemudian kita berkongsi. Puan-puan kena mendengar untuk diri puan-puan. Jangan untuk orang lain. Saya wakil hari ni ustaz, wakil apa? Ada datang ni mengaji wakil kan? Wakil kawan tak dapat datang, saya wakil dia. Lagipun saya mengaji ni untuk saya bagi ajar anak-anak saya. Tak. Yang pertama diri kita. Dan mengajar ni pun dia mengajar diri dia. Apa makna dia mengajar orang lain faham, dia tak faham. Apa makna dia mengajar orang lain beramal, dia tak beramal. Maka dia kena tumpukan pada diri dia dalam hati dia. Tapi maknanya manusia ni itulah manusia. Ya, yang paling penting dalam hidup dia tak masuk neraka. Sebab tu dia solat. Kalau masuk syurga, tu penting lah. Penting juga, bukan tak penting. Okey ya? Sebab itulah Allah Ta'ala bijak dia dalam meletakkan faham akal kita. Tapi selama mana kita beribadah kerana diri kita untuk ke syurga dan takut diseksa dalam neraka, itu ibadah paling rendah nilai dia. Bukan tak ada nilai, jangan salah faham. Ada nilai, tapi nilai dia rendah. Ya, kerana kita masih terikat dengan diri dan terikat dengan sesuatu. Dia sebenarnya kita ni, kenapa Allah nak sangat kita terus dengan dia? Supaya Allah nak bebaskan diri kita daripada terikat dengan sesuatu. Kerana terikat dengan sesuatu ni memenatkan. Betul ya? Ikatan perkahwinan, penat tak? Penat. Subhanallah. Akak cakap penat kan? Penat. Ya, jangan cerita pasal pahala lagi, tapi penat. Penat. Cuba bila mana ingat pahala, tapi nak dapat pahala bukan kerana suami, bukan kerana isteri, bukan kerana anak-anak, kerana Allah, kerana Allah yang bagi pahala. Tapi kita nak melayari kehidupan sebuah rumah tangga ni, nak kena sabarnya. Dia rumah tangga ni nombor 1, sabar. Betul ya? Memang kena sabar. Sabar apa? Saya kena sabar dengan isteri saya. Tak, sabar dengan diri sendiri. Betul ya? Suami kena sabar jadi suami. Ni kejap-kejap rasa bukan suami dah ni. Rasa macam bujang aja. Tak apa, setakat dulu, nanti tak habis ni. Ni mukadimah. Tapi nak bagi tahunya, kita nak belajar ni sebab kita nak beribadah dan meletakkan nilai ibadah kita paling tinggi atas nama cinta kepada Allah. Sebab tu kita tak berkira. Kalau dah cinta pada Allah, kita tak akan berkira. Ni dah 20 ni ustaz, nak tambah lagi ke? Yalah, tambah lagi lah. Sebagaimana kita sembah dengan yang kita cintai dah 2 jam ni. Tak apa, baru. Pernah tak? Pernah tak baca Quran 2 jam? Pernah? 2 jam tak berhenti, pernah? Lepas tu rasa baru je. Pernah? Kau rasa bila ni nak berhenti ni? Tapi kalau kita baca 2 jam, tapi kita rasa ya Allah baru 2 minit. Memang itu cinta yang terlalu amat mendalam. Kerana orang yang bercinta ni dia suka bercakap. Ya.
Orang bercinta dia suka bercakap tahu. Yang bercinta suka diam, yang tu jumpa diam, yang ni jumpa diam. Itu bukan cinta, itu benci. Okey, setakat tu dahulu. Baik, sedangkan ada ibadah yang lebih tinggi, iaitu nilai dia tadi, iaitu ibadah dengan jiwa kehambaan, rasa penuh. Dia jiwa kehambaan ni, bila mana bercakap pasal jiwa dalaman ni, dia rasa. Rasa ni tak boleh nak tipu. Cakap boleh, Allah nampak. Allah bukan setakat dia nampak benda, tapi dia nampak rasa. Kita tak nampak rasa kan, tapi kadang-kadang kita yang merasai. Nampak tak? Tapi kita rasa dia ni tengah sedih. Kita rasa kawan kita ni tengah gembira. Ya? Ya ke? Ya ke dia gembira? Yalah, nampak senyum aja tu. Berapa ramai orang senyum jiwanya sedih. Cuma dia tak nak tunjuk depan kita saja. Betul ya? Betul? Habis betul tak? Kita kadang-kadang apa yang kita rasa tu kita tersalah rasa. Tapi Allah, dia tahu apa yang kita rasa. Dan sejauh mana dalamnya rasa kepada. Jadi ibadah yang paling tinggi sekali nilai dia, walaupun 2 rakaat, walaupun 1 huruf baca Quran ataupun 2 huruf ya dan sebagainya. 1 huruf tahu kan baca Quran. Ada ke ustaz baca Quran 1 huruf? Ada. Nun. Tak payah cerita lah tu, tu dah faham semua dah. Ya, saya suka mengajar sini sebab tuan-tuan dan puan-puan cepat faham. Betul. Sebab saya rasa. Rasa. Ada orang ni, ya Allah, ada tempat-tempat, ya Allah, lambatnya nak faham, ya Allah. Tak adalah kan. Cepat. Okey, di mana seorang, macam mana nilai dia tinggi? Di mana seseorang melakukan ibadah kerana kesetiaan kepada Tuhan yang mencipta dirinya. Ini paling mahal. Setia. Ya, setia kepada apa? Setia kepada Tuhan yang mencipta diri kita. Dan setia kepada tujuan dirinya diciptakan. Ya, setia pada pencipta dan setia pada tujuan kenapa kita dicipta. Ya. Okey ya? Apa tujuan Allah cipta kita? Saya pernah sebut di sini dulu. Allah, bila mana dia cipta kita, ada 2 perkara dia letak pada diri kita untuk diri ini bernilai. Ya. Pertama, Allah letak makna pada diri. Apa makna pada diri? Abdun, hamba. Seseorang yang hidup tanpa merasa dirinya hamba, tak ada makna pada diri dia. Ya. Seseorang yang hidup melalui perjalanan ini dari dunia ke akhiratnya tanpa dia rasa dan menjiwai kehambaan. Sebab tu kita cerita pasal menjiwai kehambaan. Atau apa makna lain, merasa diri ni adalah tidak lebih daripada hamba. Maka dia ada makna pada diri dia. Selalu kita cakap, hidup dengan makna, jangan hidup dengan rupa. Berapa ramai orang yang rupanya indah, cantik, tetapi dia tidak ada nilai pada diri dia. Kerana apa? Dia tak rasa diri dia hamba kepada pencipta dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia sujud kepada selain penciptanya. Apa maksud? Dia mengalihkan diri, kedudukan diri kepada hamba, kepada selain pencipta dia. Maka tak ada nilai, tak ada makna pada diri dia. Yang kedua, Allah letak apa? Yang kedua untuk ada nilai? Tujuan. Dan tujuan kita hanya Allah. Tak ada tujuan lain. Jangan letak tujuan selain Allah. Makan kerana Allah, tidur kerana Allah. Tu yang cakap, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itulah faham mudah. Ya, tujuan kita adalah Allah. Jangan letak tujuan selain Allah. Matlamat lain, target lain. Sebab tu bahasa Arab dia ada 3 perkataan. Satu dinamakan gharadun. Gharadun ni gharad. Apa makna gharad? Target. Boleh target tak dalam hidup ni? Nak target apa? Boleh. Ya, tahun ni nak dapat apa? Nak dapat anak seorang lagi. Tahun depan nak dapat cucu. Boleh target boleh. Dan usahalah di atas yang kita target tu. Ada lagi dinamakan gharad, hadaf. Tak silap saya tadi. Yang pertama hadaf. Minta maaf salah. Yang pertama hadaf. Hadaf ni target. Yang kedua gharad. Gharad tu tujuan. Ada satu lagi dinamakan ghayah. Dia panggil ghayah ni, tak tahu kalau kita nak terjemah dalam bahasa Melayu. Dia panggil kemuncak tujuan kita. Bukan kata langsung tak boleh nak itu, tak boleh nak ini, tak ada. Tapi kita faham bahawa tujuan kemuncak hidup ni hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan letak selain Allah. Barulah hidup kita akan terfokus. Hidup kita akan tenang dan lapang. Kerana kita membebaskan daripada tujuan yang sia-sia. Kalau kita tak faham, kita letakkan pada tujuan yang sia-sia.
Sia-sia apa maksudnya? Meletihkan diri kita, memenatkan jiwa kita. Macam kita cinta manusia lah dengan secinta-cintanya. Ya, you tahu tak, I cinta kat you dengan secinta-cinta-cintanya. Berapa kali? Akhir sekali kita tanya dia balik, kenapa you sanggup kecewakan I? Sudah. Kerana kita salah meletakkan cinta-cinta-cinta tu banyak kali kepada yang tidak sepatutnya. Boleh? Okeylah ya. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ibadahnya adalah kerana Allah dan disebabkan keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu sebenarnya. Kenapa solat? Sebab nak dekatkan diri pada Allah. Kenapa solat? Kerana Allah. Kerana apa? Kerana nak dekatkan diri pada Allah. Tidak ada selain itu. Allah, jangan risaulah. Ustaz, kalau saya nak niat kerana Allah, dekatkan diri pada Allah, saya boleh dekat saja ke boleh sekali nak masuk syurga? Kalau dah dekat dengan pencipta dan pemilik syurga, tak payah cakap lah kan? Kena bercakap juga, rugi masa je lah. Pendam aja dalam hati kita ni, tak payahlah. Ada benda-benda yang tak payah cakap lah. Ya, ada benda yang tak payah tanya lah. Ustaz, saya ni boleh masuk syurga tak? Tak payah tanya soalan tu. Tanya soalannya, macam mana saya nak dekatkan diri dengan Allah? Itu soalan dia. Bila anda dah dekat dengan Allah, dekat dengan pemilik dan pencipta syurga, subhanallah, tak payah ceritalah ya. Sebab tu ada banyak kali, kalau kita ulang pun banyak kali, tapi saya ulang lagi sekali. Ada seorang ni, dia sebagai pembantu raja, macam-macam ustaz-ustaz buat ibarat. Saya dulu dengar macam tu, yang kita duduk mengaji dulu. Ada orang ni, dia pembantu raja. Kemudian raja panggil dia, last sekali ya, raja panggil dia, okey, kamu dah lama berkhidmat dengan saya, apa yang kamu nak? Maka A kata dia nak tanah yang luas, yang banyak. Dia bagi. Yang kedua, dia nak harta, bagi. Yang ketiga ni, dia cerdik. Ya, dia kata, betul ke ni? Betul ke tuanku nak bagi ni? Betul ke ni? Betul. Ni ceritalah kisah-kisah supaya kita dapat, macam ni gambarannya. Ya, kenapa diistilahkan pada raja? Kerana raja ni dia ada kuasa, dia banyak tu. Zaman dulu kan, dia boleh bagi apa yang dia boleh bagi. Maka akhir sekali ni dia tanya lagi sekali, betul ke nak bagi ni? Yalah. Dia takkan bohong pula. Saya nak apa? Saya nak tuanku. Yang ketiga ni dia cerdik. Kalau dah nak tuanku, dapat duduk dengan tuanku kan, tak kena gaya. Bukan tak kena gaya lah, dapat kedua-duanya lah. Harta pun dapat, tanah pun dapat. Kalau tak kena gaya, dapat ganti pula. Ya, wallahu a'lam. Tu orang panggil gambaran, sedikit tasawur, ya, bahawa hidup ni kena cerdik. Salah satu caranya cerdik ialah ibadah jangan semata-mata nak lepas daripada neraka. Ibadah jangan semata-mata sekadar nak dapat pahala dan syurga, tapi ibadah untuk kita dekat dengan pemilik dan pencipta syurga dan pemberi pahala. Okey, selesai. Baik, beliau turut membezakan antara seseorang yang memahami syariat secara zahir. Hidup ni salah satunya hidup bersyariat. Kita tahu kan? Tak akan mungkin kita ni nak jadi Muslim yang mukmin, kita hidup kejap dalam syariat, kejap kita terkeluar daripada syariat. Macam puan-puan yang berpakaian ni, tuan-tuan yang berpakaian ni, berpakaian menurut syariat. Lain daripada ini, dedah sana, dedah sini, pakai ketat dan sebagainya, menunjuk-nunjukkan aurat, itu bukan hidup bersyariat. Habis hidup apa? Wallahu a'lam. Apa tujuan hidup bersyariat? Sebab nak jadi hamba Allah lah. Apa makna syariat? Bahasa mudahnya, syariat ni peraturan. Ya, seorang hamba mesti hidup dalam peraturan. Mana mungkin seorang hamba di luar daripada peraturan. Kalau dah luar peraturan, itu bukan hamba, itu Tuhan. Ikut saya lah, saya ni hak saya. Mana ada hak ya, pada diri kita sebenar-benarnya, tidak lebih daripada hamba. Hak kita ialah kita kena patuhi ya apa yang telah diperintahkan. Maka setelah itulah Allah bagi hak kita hamba. Sampai Allah bagi syurga. Ya, mana ada hamba bekerja dengan seorang tuan bila tiba-tiba dapat banglo? Ada? Pernah dengar cerita hamba dalam cerita-cerita dalam filem tu kan? Dia mula-mula hamba. Kemudian dia kerja bagus, dapat banglo tuan dia. Mana ada? Ya, kalau boleh dapat rumah okeylah kan. Dapat satu bansal okeylah, itu hamba, itu nilai. Tapi Allah dia bagi pada kita, subhanallah. Okey, serasa lambat sangat. Kita turunkan di sini baru muka surat 7 ni. Tak berganjak. Baik, jadi beliau turut membezakan. Saya tak tahulah, minta maaf tolong tegur juga saya ya. Saya mengajar akhir-akhir ni saya rasa lambat. Kalau hurai panjang sikit tak boleh. Dah cukup dah. Ya, masa dah tak ada dah. Ya, tak ada, tak perlu nak pergi ke sana, nak pergi ke sini. Ya, kalau mengajar tak perlulah. Ya, banyak-banyak sangat. Faham? Faham. Rasa, ada rasa tak hadap faham itu, dah ada rasa. Okey.
kita teruskan dengan rasa itu untuk menuju kepada Allah. Tak tahulah, takut masa saya pun dah tak ada, tak tahulah ya. Minta maaf banyak-banyak. Rasa tahu, rasa lambat tak tahu. Padahal baru tak lambat sangat lah kan, okey lah kan. Mesti kata okey kan. Betul-betul okey lah. Baik, jadi beliau Syekh Imam Arsalan ni, bila mana akan datang nanti, bukan akan datang lah, nanti kita ke depan nanti, kita akan bicara dari sudut mana kita faham untuk membezakan antara seseorang yang memahami syariat secara zahir. Apa syariat secara zahir? Sekadar sebuah bentuk hukum hakam, peraturan hukum hakam, perintah dan larangan. Ya? Itu sahaja dia faham. Jadi kalau Allah perintah, buat je lah. Ya Allah larang, tinggal aja lah. Ya Allah nak bagi ganda, pulun je lah. Itu sekadar itu sahaja dia faham. Beza dengan orang yang memahami hakikat syariat, yang tersurat dan tersirat di sebalik syariat. Apakah sebenarnya, kenapa Allah letak hukum, letak kefarduan, letak perintah dan larangan? Kenapa? Kita kena faham satu langkah ke depan, atau yang tersirat hakikat di sebalik perkara itu, ya, iaitu secara zahir dan batin. Jangan lihat zahir sahaja. Di mana dia memahami syariat sebagai suatu penjelasan daripada Allah. Apa syariat? Allah nak jelaskan kepada kita. Apa yang Allah nak jelaskan? Terhadap bagaimana cara seorang hamba dapat berinteraksi dengan Allah. Ya, kita ni kalau kita cinta pada seseorang, kita nak tahu cara berinteraksi dengan orang itu. Caranya dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling tulus, dengan cara yang paling ikhlas, dengan hati yang paling murni, jiwa yang penuh dengan segala-galanya untuk dia, bukan untuk kita. Boleh? Jadi itulah syariat. Syariat bukan sekadar nak suruh kita tutup aurat. Bukan. Cuba kita faham di sebalik itu. Kenapa Allah suruh orang perempuan pakai tudung? Kadang-kadang orang kata panas lah, remas lah. Kerana dia sekadar nampak tudung pada menutup auratnya. Cuba dia lihat selebihnya. Alah, kita kadang-kadang suami cakap kan, kita kadang-kadang kita nak ni dah beli baju raya? Belum? Baguslah. Tak beli juga. Dulu-dulu beli kan. Pergi dengan suami. Wah, pergi dengan suami. Kita pun kata, I berkenal lah yang ni. Suami kata, kurang lah yang ni yang cantik. Kita pilih yang mana? Yang suami kan? Ke yang kita? Yang suami. Yang suami pilih kat kita. Ke bertengkar masa tu? Tak boleh. Ini I yang nak pakai. You tahu apa? Sudah. Ni mesti kahwin paksa ni. Kalau kahwin cinta, dia tak dah. Okay, you kena, okay, I pakai demi you. Janji you nampak I cantik. Ya, tak ada maknanya kita pakai nak nampak kita cantik. Tak ada maknanya kita pakai nak nampak orang lain biar nampak kita cantik. Kita pakai kerana orang yang cinta pada kita nampak cantik. Maka sekarang Allah yang mencintai kita dan kita mencintai Allah, Allah nampak kita macam ni cantik. Ni. Rasa apa? Rasa seronok, rasa gembira, rasa puas. Lepas ni nak pakai macam ni lagi tak? Sudah tentu. Bahkan kalau boleh nak tutup semua biar nampak 2 biji mata saja. Tak ada tu saya tambah. Tu jangan tulis yang tu ya. Macam ni okey, cantik. Ya cantik. Siapa kata cantik? Allah. Habis macam mana? Alhamdulillah. Habis yang di luar sana tu, yang dedah sana, itu tak cantik. Habis yang dia kata dia cantik, itu perasan. Siapa yang tahu cantik? Allah yang lebih tahu kita cantik atau tidak. Okeylah ya. Selesailah. Maka begitulah ibadah. Ibadah itu untuk Allah. Untuk Allah suka dengan kita, puas hati dengan sikap kita. Maka kita berseronok. Kerana apa? Kerana kita dapat memenuhi kehendak Allah yang kita cintai. Tak tidur pun tak apa, tak tidur pun tak apa. Tak makan pun tak apa. Tak tidur bukan tak tidur tu sebab tengok TV, tak tidur sebab bangun malam. Tak makan bukan sebab tak selera, tak makan sebab puasa. Betul? Okeylah. Allah, muka surat 8. Setengah jam kita baca muka surat 7 tu. Tapi janji kita faham. Dan harap-harap Allah letak faham itu di sini. Dalam bentuk mana? Dalam bentuk menyelami dan merasai di sini secara mendalam di hati kita. Sudahlah kat sini. Sini tak ke mana dah ni? Tak ke mana, bukan apa, jangan salah faham ya. Bukan menerangkan nilai akal. Akal itulah nilai diri kita manusia.
Tetapi di sini lebih tu. Sebab tu Allah banyak berinteraksi di sini. Kenapa puasa? Sebab nak jadi takwa. Di mana takwa? Di sini. Ya. Kenapa melaksanakan puasa? Sebab nak beriman kepada Allah. Sebab puasa itu membuktikan iman. Di mana iman? Di sini. Apa makna iman? Rasa percaya dan yakin kepada Allah. Di sini adalah rasa. Okey, selesai. Muka surat 8. Bagi orang yang pertama, apa yang pertama tadi? Iaitu orang yang memahami syariat sebagai perintah dan larangan semata-mata. Ya, kenapa tak buat ni? Sebab Allah larang. Kenapa nak kena buat ni? Sebab Allah suruh. Itulah semata-mata begitulah. Alah, macam kita lah kan. Kalau kita buat sesuatu hanya kerana orang suruh, buat, tak ada masalah pun. Kalau tak buat, kena marah. Tapi kita puas tak? Kita penat. Sampai satu masa, Aidah tak nak. Aidah penat. Asyik suruh aja. Ya, larang itu, larang ini. Suruh itu, suruh ini. Sampai bila? Nampak? Tapi kalau orang yang kita cinta 10 kali sehari dia suruh, kita nak 11, kita nak 12 perkara itu. Sebab apa? Kita seronok buat. Sebab buat bukan kerana perbuatan itu, tapi kerana yang rasa di sini. Inilah para awliya, inilah rasul-rasul, nabi-nabi. Kenapa mereka sujud sampai apa? Kenapa mereka berdiri sampai bengkak kaki? Kenapa mereka sampai tak tidur malam? Kenapa mereka sampai khatam 60 kali Al-Quran? Kenapa? Kalau harap sekadar nak sesuatu, nak tunaikan perintah, berat sebenarnya perintah ni. Kan kita kan manusia kan tak suka diperintah. Betul? Tak suka ditegar. Kan manusia kan dia suka apa? Suka bebas. Diri air, ikut air lah. Kan dia cakap. Air nak ke mana? Air nak pergi apa? Air nak buat apa? Air nak pakai macam mana? You apa masalah you? Bukan masalah you dengan air. Masalahnya kita ni adalah hamba kepada Allah. Okey, selesai insya-Allah ya. Dia ada signal dia dah. Dah. Sebab apa? Semua dah faham. Jadi bagi yang pertama tadi, yang hanya memahami syariat sebagai perintah dan larangan semata-mata, maka dia merasa terbeban dengan syariat. Memang kadang-kadang orang terbeban. Nak puasa pula dah. Ada. Kita alhamdulillah. Tapi kita ni alhamdulillah bukan kerana kita baik pun. Allah bantu hati dan jiwa kita rasa macam tu. Betul kan? Kan memang kita baik. Tak juga pun. Kita. Sama ni. Kita. Kan? Tak ada yang beza. Allahu Rabbi. Kerana dia berinteraksi dengan perbuatan dirinya sendiri. Dia rasa dia yang rokok, dia rasa dia yang sujud, dia rasa dia yang baca. Tuan-tuan, kalau nak rasa indah, sebab tu dia ada, kalau ada satu kitab fiqh, kitab Fiqhul Manhaji, Dr. Mustafa Bura, Fiqh Manhaji, ada diterjemah dalam bahasa Melayu. Yang bahagian pertama ibadah, tak silap saya. Mungkin yang kedua tu saya pun tak tahu lah. Ya, dia cerita pasal solat ni. Setiap rukun solat itu mesti ada niat. Qiyam ada niat qiyam. Niat solat keseluruhan tu satu, lillahi ta'ala. Kemudian berdiri itu lillahi ta'ala. Kemudian masa berdiri itu dia senarai berapa syarat sah dikatakan qiyam yang sempurna. Kemudian lepas itu baca takbiratul ihram kan, berdiri, kemudian angkat takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu kena ada niat dalam tu kan. Solat fardu maghrib mesti sebut solat, mesti sebut fardu, kalau sunat mesti sebut maghrib. Sebab ada 5 kok jadi asar dan sebagainya contohnya. Okey, ada berapa syarat dia pula? Semasa kita sebut Allahu Akbar daripada huruf alif sampai huruf ra, ada berapa syarat? Itu nak sempurnakan perbuatan. Tapi kalau kita belajar di sudut ilmu tasawuf, setiap kali kita angkat takbir, setiap kali kita ucap Allahu Akbar, setiap kali kita qiyam, setiap kali kita rukuk, kita kena bersyukur kepada Allah. Kerana Allah masih membenarkan untuk kita qiyam. Kita kena bersyukur kepada Allah dan hadir dalam hati, terima kasih ya Allah, Engkau masih lagi mengizinkan lidah aku untuk mengucap dan menyebut Alhamdulillah. Kalau kita buat macam tu, kita rukuk, terima kasih ya Allah. Dan dalam masa yang sama, kata ulama, kita kena minta maaf pada Allah. Maafkanlah aku ya Allah. Pertama, aku terima kasih ya Allah, aku masih boleh rukuk. Cuba tengok kat hospital, berapa ramai dah tak boleh rukuk. Berapa lama dah, setahun tak boleh rukuk. Habis duk buat apa? Duk sembahyang macam ni. Terlentang kalau atas kursi pun okey lagi. Rupa-rupanya selagi mana Allah bagi kita rukuk, itu satu nikmat. Terima kasih pada Allah dan minta maaf ya Allah kalau aku rukuk tak sempurna kepadamu ya Allah. Bila mana kita ajar macam tu, lama-lama kita akan menghargai setiap
segala apa yang diberi oleh Allah, dan kita makin seronok, makin seronok, makin seronok. Yang ni yang bangun lagi 2 rakaat. Lepas tu bangun lagi 2 rakaat. Tahu-tahu siang. Tahu-tahu orang azan subuh. Tidak kata lepas 2 rakaat, tengok jam. Lepas tu menguap. Lepas tu fikir macam mana ni. Elok tidur ke elok teruskan? Saya cakap ni saya sama dah. Kunci jam pukul 5, 5 minit, 5:10 minit, 5:20, 5:25. Entah mana nak bangun. Itu pun dah orang panggil, kalau dah buat macam tu kan, orang panggil orang apa macam tu. Kita jumpa, okey kita jumpa pukul berapa? Pukul 10:05 minit, atau mungkin 10 minit, atau mungkin ni nak janji ke dengan orang macam ni. Pukul berapa sebenarnya? Pukul 10:30 lah. Tak, 10:35. Allah nampak, kan ni nak bangun ni. Tak serius aja. Cuba berjanji dengan yang dicintai macam tu. Dengan Pak Wa, dengan Mak Wa. Contoh. Kita tak adalah Pak Wa, Mak Wa kan dengan suami dengan isteri. Cuba, abang, bila kita nak keluar ni, nak pergi pasar ni, nak 10-20 minit. Kita tunggu. Dah tak ada, 10:25. Sampai 10:25, tunggu sekejap lagi 5 minit, 10:30. Tak payah pergi. Kan? Dah marah dah. Tak payah pergilah. Ya Allah tengok kita ni, tak payah bangun lah. Dah lah berkira nak bangun. Orang lain bangun pukul 3, dia bangun pukul 5. Pukul 5 tu 5 minit, 5-10 minit. Saya cakap apa? Kenapa? Kerana tidak menjiwai. Kerana sekadar ingin rasa nak cari Lailatul Qadar. So saya tanya, siapa yang sempat raya 1 Syawal, dia dapat tak Lailatul Qadar? Dapatlah. Habis duk tanya suka, you dapat Lailatul Qadar? Dapat tak Lailatul Qadar? Tak payah tanyalah. Memang semua dapat. Cuma malam tu duk buat apa? Duk tidur ke duk baca Quran? Itu saja kita kena tanya diri kita. Ni 10 hari ni duk buat apa? Okeylah, insya-Allah ya. Itulah beza dia. Kerana dia berinteraksi dengan perbuatan diri dia sendiri. Dia rasa dia yang buat. Itu yang letih. Tapi kalau dia rasa itu dari Allah, Allah akan kurniakan lebih daripada itu. Sedangkan orang yang kedua pula, yang memahami syariat secara hakikatnya, maka dia merasa santai dan lapang. Kerana dia berinteraksi kepada Tuhan yang sedang disembahnya melalui syariat tersebut. Bukan memandang kepada perbuatan ibadah tersebut. Dia tak nampak semata-mata solat. Tapi solat itu adalah interaksi dia dengan orang yang, dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptanya. Sebab tu dia datang, dia bangun 2 lagi untuk apa? Meneruskan hubungan demi mendekatkan dirinya. Kalau dia baca 10 ayat, dia tambah 10 lagi. Dia baca 1 muka, dia tambah 1 muka lagi. Kenapa? Dia seronok berinteraksi dengan Allah. Bukan semata-mata dia sedang membaca Quran, tapi dia sedang berhubung dan berinteraksi, bersembang dengan yang dicintai. Yang ni dah sampai 60 kali khatam ni. Allah. Kadang-kadang saya bukan apa, saya baca kitab ni bukan apa. Kalau saya baca ni memang kita rasa malu dengan diri kita sendiri. Malunya aku, ya Allah, aku nak cakap kat orang yang ni. Tapi kita bukan macam ni. Tapi walau bagaimana kita belajarlah. Selagi mana Allah bagi nyawa, belajar je. Ya, kita belajar. Jangan kita rasa terlewat. Tak ada masa dah saya kalau macam ni, Ustaz. Cukup dengan apa yang ada. Tak, jangan. Kalau seminit lagi pun Allah bagi pada kita, kita cuba bawa diri kita lebih dekat kepada Allah. Ya, dekat pada perasaan hati dan jiwa kita. Fokus dan tumpuan kita. Sebab selama ni kita lebih tumpu kepada selain Allah. Itu yang gagalnya kita dalam sampai hari ni pun solat kita tak khusyuk. Dan kadang-kadang kurang khusyuk. Dan kadang-kadang tak tahu khusyuk ke tak. Betul? Khusyuk ke tak tadi? Okeylah. Kenapa? Kerana sebenarnya kita tak cukup fokus pada Allah. Kita fokus pada solat. Kemudian kita fokus pada syurga yang kita dapat selepas solat. Betul? Sebab tu kita tanya 20 rakaat dia boleh masuk syurga ke? Belum tentu. Habis yang 8 tu boleh? Lagi tak tentu. 20 pun belum tentu, 8 tak tentu. Kadang-kadang kita tak ada orang ni duduk bahas lagi. Sampai sekarang duduk bahas. Setakat ni lah, di Mekah tu berapa rakaat setakat ni yang kita tahu? 20 kan? 10 dengan 3 13.
Daripada dulu Madinah 20. Madinah 20. Maknanya okey lah. Cuma kadang-kadang kita sampai sekarang ni duk bahas lagi. Duk bahas. Orang lain dah sembahyang memang 8 tapi 1 juzuk. Kan? Orang lain memang 8 tapi ada satu tu. Di Indonesia 30 juzuk 8 jam. Imam dia kecil aja. Tahu kan? Imam dia tak silap umur berapa ya? Bawah 15 lah. Imam dia kecil aja. Ada tukar imam tak ditanya soalan? Tukar tak imam? Tak tukar. Daripada juzuk 1 sampai 30, 8 jam dia solat. Tak malu kita. Dia umur 10, kita dah dekat 100 dah. Bukan 100 lah, dah dekat. Kenapa dia jadi begitu? Ada sesuatu dalam hati dia yang kita tak nampak. Kekuatan. Budak umur 10 tahun, 15 tahun. Tak ada apalah kalau kita kira. Tapi kenapa dia boleh sanggup begitu? Dan kenapa makmum juga sanggup duduk di belakang dia tu? Kita ni minta maaf lah. Saya sendiri pernah satu kali saya pergi solat. Kita bagi tazkirah. Dah tazkirah kita solat lah kan. Nak pergi tazkirah nak pergi solat. Sudah ada ustaz. Dia tazkirah sini. Lepas tazkirah minta diri, saya ada tazkirah satu tempat lagi. Sampai sana dah habis dah tarawih. Sini tazkirah ba'dal maghrib, ataupun ada tazkirah lepas isyak tu, tazkirah sekejap dalam 15 minit. Budak kejar nak pergi satu tempat lain kerana ada 2 tazkirah. Sebab tazkirah sini lepas maghrib atau lepas isyak, tazkirah sana lepas tarawih kan. Habis tazkirah sini, kejar tazkirah satu tempat lagi sampai tempat di sana sedang elok orang duk solat witir. Lepas tu tazkirah lagi. Terlepaslah. Tak apalah, kita bersangka baik kerana dia balik malam tu dia akan tarawih di rumah. Berapa orang? Wallahu alam lah. Wallahu alam. Jadi kita ni kerja apa? Kadang-kadang kita kerja solat, kadang-kadang kita kerja tadarus, kadang-kadang kita kerja tazkirah. Benda-benda begini ni kita kena nilai balik. Itu dah fokus diri kita. Okeylah, setakat tu dulu ya. Jadi kita kembali balik di sini. Takut tak itu ni. Apa yang saya nak sebut tadi bukan apa sangat. Maknanya kita masih lagi terumbang-ambing, terhuyung-hayang dalam berbahas tentang 8 ke 20. Nak tazkirah bila? Nak tazkirah tengah-tengah ke awal ke akhir ke? Orang lain dah pulun habis dah 30 juzuk satu malam. Kan? Orang lain dah pulun 8 jam satu malam, 30 juzuk. Kita ni duk nak baca berapa muka? Saya nak cakap gini, tadi saya terlupa. Saya pergi satu tempat. Okey, kita solat. Kemudian tazkirah. Ataupun tazkirah dulu baru solat. Tazkirah dulu sekali baru solat. Solat habis pukul 11.30, 8 rakaat. Panjang baca, ya Allah. Kita kata tahun depan tak datang dah surau ni. Dalam hati kita. Tuan-tuan, kalau imam kita baca 1 juzuk satu malam, sekarang berapa juzuk satu malam? Setengah muka surat. Dibaca setengah-setengah kan. Satu rakaat, satu muka. Dibaca separuh-separuh. 2 rakaat satu muka, separuh-separuh. Gitu je lah. Saya baca kat madrasah saya pun macam tu je. Kalau baca 1 juzuk satu malam, cuba tengok. Jawabnya inna a'tainaka inna lillah. Inna lillah. Tak sanggup kita untuk 1 juzuk. Orang lain satu malam 30 juzuk. Di mana diri kita? Di mana diri kita? Kita dah nak jumpa Allah ni. Berarti insyaAllah moga-moga kita baca kitab ni membawa satu barakah pada kita untuk langkah 2-3 langkah ke depan. Baik, orang yang memandang kepada perbuatan diri memanglah letih. Sedangkan orang yang seorang pencinta yang memandang kepada kekasih untuk terus melakukan apa saja untuk mendekati kekasihnya tanpa rasa letih, kerana dia tidak memandang kepada perbuatan, tetapi dia sibuk memandang keindahan rasa cintanya kepada kekasihnya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama mana kita pandang perbuatan memang penat. Bangun, rukuk, sujud, qiyam, rukuk, sujud, baca, penat. Ya.
Tuan-tuan kalau nak tahu penat tak penat, cuba jadi imam sekali. Satu malam je lah. Tahun depan kita nak buka pada makmum, siapa nak jadi imam? Satu malam. Tapi yang kita peliknya, imam yang penat tuan-tuan, ya penat jadi imam ni. Saya tahu pengalaman. Bukan tahu, Ustaz pernah. Saya pernah pengalaman jadi imam ni. Imam tarawih. Sebab tu sekarang orang jemput saya tak nak. Ustaz jadi imam baru ni ada orang tahu. Ustaz jadi imam kat tempat kami. Minta maaf, saya tak, bukan kata sebab saya ada tazkirah di masjid saya kata. Sebenarnya nak mengelak lah. Penat, subhanallah, jangan penat. Dengan sakit leher, sakit tekaknya, dengan rasa sempuknya, penat. Kemudian kita pula nak besok lagi nya, kena lancarkan bacaannya, kenapa penat. Tapi yang kita peliknya, yang balik dulu bukan yang penat tu, makmum yang tak penat tu, dia balik dulu. Sebab tu dari segi adab, jangan balik dulu sebelum imam balik. Tidak tak sempurna tu, ustaz-ustaz kita kata tak sempurna tarawih kita kalau kita balik dulu. Ni bukan setakat balik, dia duduk kat luar, dia minum, dia sembang, wah seronok, imam tu ni nak minum pun ni. Dia kata okey, boleh lah ya, boleh faham lah insya-Allah. Baik, tauhid yang diwariskan. Jadi apa maksud sebenarnya yang kita nak bincang ni? Ya, maka tauhid yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada generasi sahabat, seterusnya kepada para penghulu salaf, seterusnya kepada wali di setiap zaman, bukanlah tauhid teori semata-mata, tetapi tauhid yang mempunyai rasanya, iaitu kemanisan dalam berinteraksi kepada siapa yang dipercayai. Allah. Tidak ada yang paling dipercayai dalam hidup dan mengurus hidup kita ni dunia dan akhirat adalah Allah. Jadi bukan sekadar teori-teori yang kita duk bahas dalam kitab-kitab, kemudian kita faham, kemudian duk berbahas pula. Tengok sekarang ni, dunia sekarang ni dunia berdebat, dunia berbahas. Ya, kejap-kejap ajak debat, kejap-kejap ajak bahas. Tengok. Ya, dunia apa dipanggil apa hari ni ya? Dunia ahli ilmu. Kita tengok ahli ilmu zaman dulu. Ustaz-ustaz zaman dulu, dia mengajar dengan cara dia. Dia tak sibuk dengan orang. Dia didik anak murid dia. Dia berdidik beribadah. Dia bersama-sama di pondok-pondok. Sekarang ni dia sibuk ustaz Facebook. Ustaz TikTok. TikTok apa dah? Apa dah? TikTok. Sebut pun tak betul dah. Salah? Tak salah. Tak salah. Itu dia panggil medium dakwah. Yang salahnya, dia yang ni duk hentam yang ni dalam TikTok dia. Yang ni duk hentam yang ni dalam Facebook dia. Yang ni aku sekali duk bertengkar. Masyarakat pening. Masyarakat tak tahu nak ikut siapa. Apa sebenarnya dunia hari ni? Wallahu alam. Ya, mereka tidak fokus. Mereka duk rasa diri ilmu, yang ni rasa dia berilmu, yang ni rasa dia hebat, yang ni rasa dia hebat, bertembung sama-sama hebat. Akhir sekali yang mansanya masyarakat bawah. Tak tahu nak cakap apa. Apa sebenarnya? Sebenarnya teori. Ya, duk bahas tu pam tu teori. Kalau dia berpraktikal, beramal, dia tak sempat nak cakap pasal orang. Dia duk sibuk baca Quran 30 juzuk satu hari. Ada sempat nak tengok Facebook, nak berdebat dalam Facebook. Kalau dia duk bangun malam tiap-tiap malam, ustaz-ustaz ni duk bangun malam tiap-tiap malam. Dia duk baca kitab, duk buat kajian, duk terjemah kitab tu, duk tulis kitab ni, kemudian bawa masyarakat, bawa beramal. Ada masa nak itu, nak berdebat, nak mencabar itu, nak cabar ni, nak debat itu, nak pelekeh orang ni, nak pelekeh ni. Tak ada. Jadi apa dia buat sebenarnya? Wallahu a'lam. Tu kuat sikit suara tu. Saya dulu mengajar suara macam ni. Oh subhanallah, habis orang kita libas semua. Kita yang baik. Ya, habis orang kita lipat. Kita yang alim. Ya, alim. Kalau tak tahu alim, dah berapa kali khatam Quran? Saya dah 1000 kali khatam Quran. Ni betul-betul alim. Ni umur 40 kali pun tak dapat khatam Quran. Umur dah 50 kali pun, maknanya sekali setahun pun tak dapat. Apa alimnya? Ni cakap ni kita ni yang orang duk gelar ustaz ni, yang duk berbangga dengan diri ustaz, yang sehingga mendakwa diri tu ustaz. Apa khabar tuan-tuan? Ustaz sihat. Wah, ustaz sihat. Orang tak cakap pun dia ustaz. Dia cakap dia ustaz. Minta maaf setakat tu dulu. Dah banyak kali dah cakap macam ni. Supaya apa? Supaya saya tegur diri saya sendiri dan sahabat-sahabat. Sudahlah nak tunjuk kita ni cerdik, kita pandai, kita berilmu, kita hebat, kita itu, kita betul. Sudahlah. Ya. Kita kadang-kadang merosakkan suasana kehidupan bermasyarakat. Ya, masyarakat duk hidup dengan elok-elok, kita duk cakap tu cakap ni. Ya, nak tahu apa? Ni duk bahas pasal doa kunut. Imam Syafi'i kata sunat muakkad, sunat yang dituntut. Kalau terlepas tertinggal
sengaja tinggal sujud sahwi. Imam Syafi'i khatam Quran 60 kali bulan Ramadan. Dia pula baru balik 4 tahun daripada mana-mana tempat, dia khatam Quran sekali aja bulan Ramadan, atau paling banyak 3 kali, 10 kali lah kita cakap. Tiba-tiba nak pertikai doa kunut yang Imam apa? Imam Syafi'i cakap yang 60 kali. Apa ni? Saya cakap gini bukan saya nak besarkan lagi suasana. Sebenarnya saya dah banyak rugikan masa saya dalam bab begini. Tapi kadang-kadang dia naik apa? Naik angin ke apa? Tak adalah. nak bagi tahunya, nak cakap ruginya. Subhanallah. Cukup lah. Ya, baik kita bawa masyarakat baca Quran. Okey, kita baca Quran. Ni ada yang salah lagi. Nak baca Quran, nak berkumpul dalam situasi yang ada sekarang ni. Sekarang ni pun kita takut lagi. Ada lagi yang meninggal ni. Ya, dengan COVID ni. Ada lagi yang duduk kena COVID ni, bukan main-main ni. Kita pun buatlah grup. Ya, grup apa? Grup online, talaki online, yasin online. Ada juga ustaz tak setuju. Oh, ni zaman Nabi tak ada ni. Mana ada zaman Nabi grup online? Tak hangin gitu. Takat tu dulu lah, insyaAllah ya. Saja saya bawa puan-puan supaya macam ni. Ya, saya nak ikut serta ke Ustaz? Tak payah, cukup. Ya, kalau orang duk berdebat dalam Facebook, sudah tuan-tuan, abaikan. Kita fokus pada Allah. Ya, tahun ni tinggal 10 hari lagi ni. Khatam 10 hari ni. Yang tadi dah khatam kan? Yang sebelum ni dah ya. Ni yang 10 hari ni. Berapa kali? 10 hari ni 3 kali khatam. Saya pun mengeluh. Boleh ke Ustaz? Saya pun tak tahu. Saya sendiri pun tak tahu. Ya. Dah baca Quran juzuk Baqarah tu je yang lajunya. Masuk juzuk 4, lan tanalul birra, masuk juzuk 5. Surah An-Nisa. Siapa yang betul-betul lancar surah An-Nisa? Surah An-Nisa pun tak lancar. Surah perempuan. Kita siapa lancar surah Ibrahim? Surah surah Hud. Ni surah namanya Nabi-Nabi, nama orang lelaki. Tak lancar juga. Habis lancar surah apa? Surah. Tapi memang tuan-tuan, betapa kita ni betul-betul ikhlas. Yang paling lancar surah Al-Ikhlas. Okeylah, setakat tu insya-Allah. Allahumma salli alaihi. Fikir lagi dalam 5 minit lagi. Apa, jangan risau, kita ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah tauhid yang diwarisi oleh Sayyidina Nabi. Ia sebuah tauhid cinta. Ya, di mana seorang hamba itu menyembah Allah kerana cinta kepadanya dan kerana ingin memperoleh cinta daripadanya. Kita sembah Allah kerana kita cinta Allah dan kita nak dapat Allah mencintai kita. Kenapa kita banyak bicara begini ya? Ni antara kaedah Syekh saya dia bawa. Sebab sebenarnya kita pun pelik. Kenapa dalam banyak-banyak Nabi kita Muhammad saja disebut Habibullah? Kerana umat ini sebenarnya Allah nak latih dengan cinta. Cinta apa? Cinta Allah dan Rasul. Bila mana manusia mencintai Allah dan Rasul, dia mencintai semuanya. Dia cinta orang yang taat, dia juga mencintai orang yang maksiat. Bukan cinta pada maksiat, cinta orang yang melakukan maksiat supaya kita dapat merubah dirinya menjadi orang yang taat, membawa kita dan dirinya bersama-sama ke syurga, bukan menghumban orang ke dalam neraka. Cinta ingin kebaikan kan? Maka kalau kita cinta Allah, kita cinta Rasul, betapa Rasul mencintai umatnya. Itulah sunnah. Sunnah Nabi mencintai semua orang. Ya, termasuklah orang-orang yang melakukan maksiat. Bukan cinta pada maksiat, jangan salah faham. Tetapi dirinya sebagai umat kepada kekasih Allah, untuk kita sama-sama masuk syurga Allah. Ya, jangan pernah ada dalam hati kita mengharapkan orang lain masuk neraka. Ni jahat tu Ustaz, masuk neraka lagi bagus. Oh subhanallah. Ya, kesian kat dia. Lepas tu kadang-kadang kita fikir balik, ya Allah ampunkanlah kami, ya Allah ampunkanlah, bukan saya, ampunkanlah kami ya Allah, maafkanlah kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah, masukkanlah kami semua ke syurga-Mu ya Allah.
Seronok tuan-tuan kalau kita tengok. Macam kita katakan kalau kita hati baik kan, kita tengok anak kita berjaya, kita suka. Anak jiran berjaya, alhamdulillah, seronok sama-sama berjaya. Sebab anak kita dengan anak jiran tu dia kawan kan, dua tu kan, daripada kecil duk berkawan. Alhamdulillah dua-dua masuk universiti, dua-dua keluar universiti, dua-dua dapat kerja, dua-dua dapat bahagia dengan keluarga masing-masing. Inilah hati jiwa baik. Kalau jiwa jahat, adalah dia buat sesuatu, biar anak jiran tu merempat, buruk perangai, anak dia saja berjaya. Kalau anak sebelah jiran tu tak berjaya juga, dia buat sesuatu, ramai macam tu kan, supaya dia nampak dia saja. Ini manusia yang jiwa dia tak ada jiwa cinta, jiwa kebencian. Dia benci orang tu, benci orang ni, semua orang dia benci. Akhir sekali isteri dia pun dia benci. Betul. Akhir sekali suami dia pun dia benci. Akhir sekali aku benci diri aku sendiri. Betul kan? Ada tak orang benci diri dia? Saya benci diri saya, Ustaz. Sudah, saya pun tidak minta dilahirkan. Okey, saya kata justru wajar kita hayati suatu perkara yang penting itu, iaitu pembacaan risalah ini semata-mata tidak membawa kepada penghayatan dan penterjemahan isinya ke dalam diri kita. Kerana tauhid cinta ini ada suatu anugerah daripada Allah yang diberikan kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki olehnya. Jadi kita baca ni mengambil barakah daripada kitab ini, ya, bukan semata-mata kita baca kitab ni kita dapat cinta, tapi kita dapat dengan berkat pengarang ini seorang awliya Allah. Jadi kita diberi anugerah oleh Allah. Bahkan jalan untuk mencapainya sebagaimana disebutkan oleh para ulama murabbi sufi. Di sana ulama dia berbeza-beza. Ada ulama usuluddin, ulama tauhid, ada ulama fiqh, ada ulama tasawuf. Ulama tasawuf ni biasanya digelar murabbi mursyid. Ya, kerana mereka lebih membimbing anak murid mereka dengan secara irsyad. Apa makna irsyad? Bimbingan kerohanian dalam jiwa ni. Ataupun ulama fiqh, dia bimbing anak murid dia secara zahir. Wuduknya betul tak betul, rukuknya betul tak betul, rukunnya ada berapa, cukup ke tak, syaratnya dah dipenuhi atau tidak, ada syarat batal, ya, ada tak melakukan benda yang batal. Itu zahir. Tapi dalam kena ulama yang lain. Biasanya ulama fiqh ni dia suka menghukum. Ni hukum ni, ni hukum ni, ni hukum ni, ni hukum ni. Dia tak kira di sebalik tu apa. Kerana dia hukum ni kira zahir. Tak salah juga bagi dia. Dia tengok zahir macam tu, dia hukum lah. Tapi sepatutnya dia kena tanya dulu. Kenapa macam ni? Ya, lupa. Lupa tak apa, tak ada masalah. Kenapa macam ni? Dipaksa. Paksa tak boleh. Kenapa macam ni? Dah terdesak. Macam kena fikir panjang. Jadi salah satunya di sini ulama murabbi sufi adalah melalui proses takhalli. Ni banyak kali dah kita ulang apa makna takhalli. InsyaAllah kita akan belajar supaya penyucian jiwa daripada sifat-sifat tercela. Takhalli dan proses tahalli, penghiasan jiwa kita dengan sifat-sifat terpuji. Ada lagi tak dalam diri kita? Ada lagi tak walaupun sedikit takabur? Ada lagi tak hasad? Ada lagi tak riak? Kena buang biar sebersih-bersihnya. Habis nak letak apa? Ya, kalau letak riak, kalau kita ada riak, buang riak, letak ikhlas. Kalau ada takabur, buang seluruhnya takabur, walaupun 1% pun buang semua sekali. Yang letaknya tawaduk. Ya. Apa lagi? Apa-apa je lah. Pandang orang hina. Ya, semua orang hina, dia seorang mulia. Semua orang masuk neraka, dia seorang masuk syurga. Ni bahaya, buang semua sekali. Letak rendah diri. Apa makna rendah diri? Rendah diri ni kata ulama, tawaduk ni, kita keluar daripada rumah kita, kita rasa kita manusia paling hina. Nak termasuk anjing-anjing pun kita lebih hina daripada mereka. Itu perasaan yang benar-benar di dalam jiwa para alim ulama sufi. Ya ke dengan anjing pun dia mulia? Ya, anjing tak ada yang masuk. Ada anjing yang masuk syurga, tapi tak ada anjing pun yang masuk neraka. Kita belum tentu syurga dan belum tentu neraka. Tak ada satu kisah kan, tapi ini kisah lah. Katanya Sayyidina Uwais Qarni katanya dalam kitab tu, dia pergi ke tempat pembuangan sampah, dia cari sesuatu yang boleh dimanfaatkan. Ya. Wallahu alam, ni kisah yang disebut wallahu alam. Jadi tiba-tiba anjing datang. Ya, anjing pun ganggu tempat dia. Dia kata, "Wahai anjing, kamu cari tempat kamu, aku cari tempat aku." Kerana di antara kita tak tahu siapa yang mulia. Ya, kalau aku kembali ke akhirat, aku meniti titik serat, aku terhumar ke dalam neraka, ketika itu engkau lebih mulia daripada aku. Kenapa? Kerana engkau tak akan mungkin masuk neraka, tapi aku dah terjun ke dalam. Tapi kalau aku kembali ke akhirat, aku meniti titik sirat, aku terlepas daripada titik sirat dan aku ke syurga, ketika itu aku lebih mulia daripada kamu. Kerana kamu pun tak masuk syurga juga, aku dah boleh masuk. Maknanya apa? Hidup ni belum tentu. Hatta kita dengan anjing sekalipun.
Bukan kita merendah-rendahkan, sengaja merendahkan diri, tapi kita nak mengajar diri kita. Jangan pandang orang tu hina, kita ni lebih mulia. Tak. Ya. Sebaiknya kita pandang diri kita yang hina. Banyak dosa kita ni. Kita tak tahu dosa orang berapa banyak. Mungkin ada. Mungkin ada lah, sebab manusia mana tak ada dosa. Tapi tak banyak. Kita dah tahu dah. Memang banyak. Kan? Dah berhenti mengumpat? Belum. Apa lagi? Banyak kita dah berhenti sangka buruk pada orang. Belum. Ya. Kadang-kadang kita sangka orang ni, sangka orang tu, subhanallah. Ni benda-benda begini ni kita kena faham. Jadi kena takhalli, buang semua sekali, biasa bersih-bersihnya. Kalau buang sudah tentu kosong, nanti kata jiwa kosong pula, isi balik dengan sifat-sifat yang menggantikannya. Ia memerlukan kepada proses mujahadah, tapi benda ni bukan mudah. Kena ada mujahadah. Apa makna mujahadah? Melawan hawa nafsu yang buruk dalam diri kita. Kita ada nafsu, ya ada nafsu. Nafsu ni biasanya dia condong pada benda buruk. Ya, dia nak kepada benda buruk. Apa benda buruknya? Menghina orang, merasa diri, itu dah segala-galanya. Baik. Dan pendidikan jiwa, tarbiyah, kena ada tarbiyah. Tuan-tuan dan puan-puan, doa pada Allah sebelum kita meninggal, Allah anugerahkan kepada kita seorang murabbi mursyid. Kena minta, tolonglah aku ya Allah, bawalah kepada aku ya Allah seorang yang, ya, pada pandanganmu ya Allah, dia adalah layak sebagai seorang murabbi mursyid yang membimbing jiwa aku ya Allah. Ya, semakin hari aku semakin dekat denganmu ya Allah. Mesti ada tarbiyah. Apa makna tarbiyah? Bimbingan. Ya, secara teori dan secara praktikal. Biasanya bimbingan ni secara praktikal lah kan. Teori tak apa. Teori boleh mana-mana boleh. Tapi teori yang betul lah. Bukan teori yang silap. Tapi praktikal tu penting. Dalam bahasa Arab disebut tarbiyah. Kenapa sahabat Nabi jadi hebat? Kerana ditarbiyah oleh Rasulullah. Sama ada tarbiyah tu tarbiyah secara qauliyah, secara perkataan ataupun secara perbuatan yang lebih banyaknya. Dia tengok Nabi tak makan banyak. Dia tengok Nabi sekadar mana apa yang ada. Ya. Ada kisah hari raya kan. Tengok kisah hari raya. Sayyidah Ali dengan isteri beliau, Sayyidah Fatimah, anak-anak beliau, sebelum hari raya tu bawa guni bawa guni tamar katanya, pergi bagi-bagi kat orang miskin untuk raya besok, bekalan raya besok. Kemudian dia pun baliklah rumah dia. Dia bagi tu, bagi-bagi yang sepatutnya gandum dan sebagainya, bagi, kemudian balik rumah dia. Besok dia beraya dengan anak-anak dia. Seorang sahabat nama Ar-Rafi'i, sahabat Sayyidina Rafi'i pun, dia datang, dia nak ziarah lah keluarga Sayyidina Ali ni. Dia datang sampai depan rumah. Ni saya cerita rekah. Dia dapat sampai depan rumah tu, dia tengok dia dengan apa ni, duduk tengah gembira lah, seronok sembang keluarga kan, hari raya. Kemudian dia ada satu bau tu bau roti lama. Ada setengah cerita roti basi, roti lama lah, roti yang masih makan tapi bau dah. Bau dia pun menangis. Dia kata rupa-rupanya keluarga Rasulullah berhari raya dengan roti-roti yang roti lama, roti habis-habis itu ya. Sedangkan dia sebelum tu bagi kepada orang miskin, bagi tamar yang itu. Dia beraya dengan itu saja. Itu saja yang ada. Kemudian dia tak sanggup, dia pergi jumpa Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, kamu pergi tengok anak-anak cucu kamu, pergi tengok. Rasul kata, apa masalah? Pergilah Rasulullah tengok. Aku tak sanggup nak cerita. Rasulullah pergi, Rasulullah pun sampai ke depan rumah tu, Rasulullah tengok. Oh, Rasulullah menangis. Maknanya apa kita nak cakapnya? Kita nak cakapnya bahawa kehidupan Rasulullah itulah. Apa maknanya? Tarbiyah. Lepas tu dia kata sahabat tadi, kamu jangan cerita hal keluarga aku ni kepada orang ramai. Dhaif. Orang ramai jangan cerita. Tapi kenapa lepas Rasulullah wafat, dia pun cerita. Dia kata takut dia sembunyi hadis Rasulullah kan, Rasulullah pesan itu, pesan ini. Jadi dia, sahabat Nabi, dia amanah. Jadi dia pun cerita jugalah, itulah keadaan sebenarnya. Tarbiyah, dipanggil tarbiyah. Kehidupan, bagaimana cucu-cucu Nabi hidup, bagaimana Nabi sendiri terpaksa ikat batu di perut kerana lapar. Itu tarbiyah. Untuk apa? Untuk tidak memenuhkan segala kehendak nafsu makan kita. Sebab tu akhirnya Allah nak suruh kita dekat juga dengan Rasulullah ni. Akhir sekali Allah suruh kita apa? Suruh puasa. Okey, saya setakat tu dahulu masa kita kan, sebab kita pun Jumaat dan sebagainya. Saya ada khutbah di Putrajaya sini. Tak apa, kita setakat tu dahulu. Kita sambung sikit pada akan datang nanti. Kemudian kita baca sikit latar belakang, kemudian kita teruskan. Banyak lagi nak sampai ke perbahasan ni.
Apa saya tengok lagi sekali, saya rasa yang perlu tuan-tuan baca sendiri, yang selebihnya kita terus pada perbahasan insya-Allah. Jadi setakat tu dahulu, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi ajma'in. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allah marzuqna futuhal arifin, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Allahumma salli ala